Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah sebagaimana biasa kita teruskan pada pagi ini bacaan Al-Quran kita di samping terjemahan daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca bermula pada ayat 43, ayat 43 surah Ibrahim alaihi salam. Surah Ibrahim alaihi salam bermula pada ayat 43. Ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca dah. Baca dah ni. Baca dah. Ayat 43 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala sebut pada kita pada ayat 43 surah Ibrahim AS, muhti'ina muqni'i ru'usihim. Dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan kepada mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka.
muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum, dan juga mata mereka tidak berkedip ataupun berkelip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka tidak bersemangat kerana bengong dan cemas dengan hal keadaan di hari mahsyar tersebut. Ini bagi orang yang tidak beriman lah ni, orang yang ada sifat kekufuran. Maka mereka bangkit pada hari mahsyar dalam keadaan kebingungan dan mendongakkan kepala mereka ke atas. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Ayat 44 disebut lagi, dan berilah amaran wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang ingkar itu, jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab. Kerana pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata, fayaqulul ladzina zalamu rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah tempoh kepada kami, ila ajalin qarib, berilah tempoh kepada kami hingga suatu masa yang dekat. Nujib da'watak, sebab apa nak suruh kembali pada dunia, beri tempoh, iaitulah supaya kami boleh sahut seruanmu kembali ya Allah, untuk mengesakanmu, mentaati perintahmu. Awalam wa nattabi'ir rusul, dan juga supaya kami boleh turut agama yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Awalam takunu, maka rayuan mereka ditolak oleh Allah dengan dikatakan kepada mereka di hari mahsyar nanti, awalam takunu aqsamtum min qablu, tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian sebelum dari ini, dan bukankah kamu telah bersumpah sebelum daripada ini, semasa kamu dalam dunia dahulu, bahawa keadaan kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan. Malakum min zawal. Jadi Allah SWT jawab kepada orang-orang yang meminta-minta, orang zalim yang telah mengkufuri kepada Allah. Bila di mahsyar mereka minta nak balik ke dunia, Allah Ta'ala jawab kepada mereka, respon kepada mereka, tak boleh balik. Tak boleh balik dah ke dunia, kerana sebelum ini kamu telah pun juga diberikan tempoh masa, dan kamu juga telah sebut sebelum ini kamu tak akan jadi apa-apa pun dengan azab Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita boleh bertemu lah. Begitu lebih kurang Allah Ta'ala nak sebut kepada orang zalim ini. Pada ayat 45 disebut, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu, padahal kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, serta telah ternyata kepada kamu bukti-bukti yang jelas bagaimana kami telah mengubah keadaan mereka dengan menimpakan mereka dengan berbagai bencana. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan kami pula telah menyatakan kepada kamu sebagai berbagai contoh perbandingan dalam Quran dan juga melalui sabda Ar-Rasul. Jadi orang-orang zalim ini Allah Ta'ala sebut, kamu ni masa atas dunia, padahal kamu tu sendiri telah pun melalui, telah pun tengok sendiri macam mana keadaan kawasan-kawasan orang-orang terdahulu yang telah kami binasakan mereka sebab keingkaran mereka, kekufuran mereka. Tapi kamu tetap tak ambil pengajaran. Ayat 46 disebut, wa qad makaru makrahum, dan sesungguhnya mereka telah menjalankan rancangan jahat mereka untuk menentang Islam. Wa indallahi makruhum, sedangkan di sisi Allah juga ada balasan bagi rancangan jahat mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, sekalipun walaupun rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung ganang sekalipun. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat 46, orang kafir ni dia ada rancangan-rancangan jahat yang nak menyekak dakwah Nabi, yang nak menentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memberi suatu motivasi kepada Nabi kita. Wa indallahi makruhum, ketahuilah, percayalah bahawasanya di sisi Allah akan ada balasan bagi rancangan-rancangan jahat orang-orang yang merancang nak menentang Islam. Ada Allah Ta'ala sediakan balasan kepada rancangan jahat mereka, sekalipun rancangan jahat mereka tu nak melenyapkan gunung ganang sekalipun. Maksudnya nak melenyapkan gunung ganang ni suatu rancangan yang sangat besar lah.
Ibarat kita juga nak menghapuskan bukit-bukit yang ada di Terengganu ni. Sekalipun besar begitu, rancangan jahat mereka Allah Ta'ala tetap tahu dan akan balas rancangan jahat mereka itu. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Oleh itu janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi sedia membalas orang-orang yang berharga kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tahu, dan jangan kita ingat Allah Ta'ala buat atau ingat, lupa dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali melupakan janji-janji yang telah diberikan melalui lidah rasul-rasulnya terhadap orang-orang yang kufur. Maksudnya mereka akan diazab. Yauma tubaddalul ard. Ingatlah, pada ayat 48 disebut lagi. Ingatlah pada masa hari bumi ini diganti dengan yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika mana bumi ini diganti dengan yang lain. Was samawat. Begitu juga dengan langit digantikan dengan langit yang lain. Maksudnya kiamat telah berlaku dah. Bumi telah dilipat, langit juga telah ditukar dia punya view dia, tak jadi macam gehak kita tengok hari ni dah. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan manusia pada masa itu keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Itulah pada hari mahsyar. Wa taral mujrimin. Pada masa itu pada hari mahsyar, kamu akan melihat orang-orang berdosa. Pada ketika itu, wa taral mujrimin yauma idzin muqarranina fil asfad. Mereka akan diberkas dengan belenggu. Jadi kita boleh lihat nanti di mahsyar bahawasanya orang-orang yang berdosa ni dia akan keluar kepada mahsyar dalam keadaan tangan bergari, diikat dengan apa? Dengan belenggu. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka daripada belangkin ataupun minyak tar. Min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Muka serta seluruh badan mereka diliputi oleh jilatan api neraka. Maksudnya Allah Ta'ala telah ciptakan bagaimana rupa orang yang berdosa di akhirat dalam keadaan bergari, duduk di mahsyar itu, dan dalam keadaan mereka ni pula pakai baju daripada minyak tar. Baju tu maksudnya tubuh lah. Sebab di hari esok mana ada orang pakai baju dah. Dan seluruh muka mereka pula digambarkan ataupun memang betul-betul Allah Ta'ala buat nampak api-api, bekasan-bekasan api. Bekasan api yang menjilak muka mereka. Jadi macam hangus terbakar. Liyajziyallah kulla nafsin bima kasabat. Sebab apa tu Allah Ta'ala buat gitu? Keluarnya manusia daripada kubur masing-masing itu kerana Allah akan membalas tiap-tiap seseorang apa yang dia telah usahakan atas dunia. Innallaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala maha cepat hitungan hisabnya. Itulah gambaran di hari akhirat. Ayat terakhir yang kita baca pada pagi ini merangkap ayat terakhir juga pada surah Ibrahim ini. Ayat 52, hadza balaghun linnas. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya. Waliyunzaru bih, dan supaya mereka mengetahui, waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Al-Quran ini disampaikan oleh Nabi kepada manusia untuk diberi nasihat, beri ingatan, dan supaya mereka tahu dengan hujah-hujah yang ternyata dalam Quran bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa, waliyadzakkar ulul albab, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf bila kita baca Quran. Sebab itulah pentingnya tadabbur, penghayatan Quran. Jangan kita hanya nak kejar muka surat, nak cepat tamat khatam nama. Tidak, sebenarnya Quran mesti dibaca dengan penuh penghayatan ataupun tadabbur supaya kita boleh ambil segala pedoman dan juga pengajaran. Mudah-mudahan yang kita dengar pada pagi ini boleh beri manfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi